Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan inayahnya yang dikasihi Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Siap, Pengurusi dan ahli jatah kuasa Surah Allah. Malam ini kita sambung pengajian tafsir Surah Al-Baqarah. Kita baca malam ini ayat ke-34, insyaAllah. Kita baca sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan menyombong kerana adalah dia dari golongan makhluk yang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di taman ini, di syurga ini, dan makanlah kamu berdua daripadanya dengan senang sesuka kamu berdua. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, kerana akan jadilah kamu berdua dari kalangan orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Kita tengok dua ayat dulu ya. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah tatkala kami, yakni Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis
dia enggan dan menyombong, dia dari golongan makhluk yang kafir. Inilah lanjutan dari pelaksanaan keputusan Allah mengangkat khalifah di bumi itu, yakni dalam ayat 30. Ini kita baca ayat 34. Ayat 30 dulu. Wa idh qulna lil malaikati inni wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan di bumi itu khalifah. Adam telah dijadikan dan telah diajarkan kepadanya berbagai nama dan banyak ilmu yang diberikan kepadanya yang tidak diberikan kepada malaikat. Kemudian Tuhan perintahkan malaikat untuk menyatakan hormat kepada Adam dengan bersujud. Jadi mula-mula Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala nak ciptakan khalifah di bumi. Kemudian dah dicipta Nabi Adam. Cipta bagaimana tu tak disebut dalam surah ni, ada disebut dalam surah lain. Kemudian makhluk Adam itu diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu-ilmu. Bila dah terbukti Adam mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat, kemudian Allah Ta'ala perintahkan para malaikat supaya sujud kepada Adam. Jadi nampak di situ, setelah Nabi Adam ada kelebihan ilmu itu, Allah Ta'ala suruh para malaikat untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam dengan bersujud. Kata pengarang lagi, sudah lama kita maklumi seperti tersebut dalam beberapa surah Al-Quran. Misalnya surah Al-Hajj ayat 18, surah An-Nahl ayat 49, surah Ar-Ra'd ayat 16, surah Ar-Rahman ayat 6, bahawa seluruh makhluk sujud kepada Tuhan sejak dari malaikat, yakni termasuk malaikat, semua isi langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, bintang di langit pun sujud kepada Tuhan. Kita manusia pun sujud dan diperintah sujud kepada Tuhan. Bagi kita manusia, yang dikatakan sujud ialah mencecahkan dahi ke bumi, lengkap dengan anggota yang 7, iaitu kedua tapak tangan, kedua lutut dan kedua tapak kaki, dan yang ketujuh adalah kepala. Dahi itulah. Itu sebagaimana disebut dalam hadis, anggota sujud itu ada 7. Itu manusia sujud. Jadi kita kena pastikan bila sujud tu cukup 7 anggota. Lalu yang tertinggal kaki. Ada kakinya tak dicecahkan ke lantai, terangkat. Jadi kena lengkap 7 anggota. Jadi manusia begitu sujudnya. Bagaimana sujudnya pokok-pokok? Bagaimana sujudnya malaikat? Yang ini kita tidak ketahui. Pokok-pokok, haiwan, binatang, kita tak tahu bagaimana mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Yang kita tahu manusia sujud. Malaikat sujud pun kita tak tahu. Barangkali kalau tubuh malaikat tu lebih kurang manusia, dari segi ada kepala, tangan, kakinya mungkin samalah. Tapi kalau berbeza, wallah, kita pun tidak mengetahui hakikat malaikat itu bagaimana. Yang melihat rupa malaikat asal itu hanyalah beberapa orang manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun melihat malaikat Jibril masa 2 kali dalam rupa asalnya. Yang lain, malaikat Jibril menyamar jadi orang, bukan rupa asal. Nescaya tidaklah sampai pengetahuan kita ke sana. Yang terang dengan sujud itu terkandunglah sikap hormat dan memuliakan. Jadi tujuan sujud itu adalah menghormat dan memuliakan. Maka diperintahlah malaikat memuliakan Adam dan bersujud. Sujud cara malaikat yang kita tidak tahu dan tak perlu dikorek-korek nak tahu macam mana. Malaikat pun melaksanakanlah perintah itu kecuali satu makhluk, iaitu Iblis. Dia enggan.
Jadi inilah ayat pertama kalau dari depan daripada surah Fatihah, surah Baqarah. Ini ayat pertama sebut tentang iblis. Maknanya di kalangan malaikat yang diperintah untuk sujud itu, perintah itu merangkumi iblis. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut kana minal jin, iblis itu dari kalangan jin. Jadi dia bukan malaikat, tapi dia pernah duduk bersama malaikat. Bila diarahkan sujud, arahan itu sekali dengan dia. Iblis itu dari kalangan jin, yakni makhluk yang dicipta daripada api. Malaikat dicipta daripada cahaya. Jadi tidak semua hal ehwal malaikat dan jin pada ketika itu diberitahu kepada kita. Yang kita tahu, iblis pernah duduk bersama malaikat. Apa dia buat, kenapa dia boleh sampai situ, adalah sebahagian riwayat yang menyebut, tapi tidaklah secara pasti. Yang pasti, iblis pernah bersama malaikat, tetapi dia dari kalangan jin. Mungkin kerana kedudukannya atau kerana kurnia Allah pada dia, Allah Ta'ala letakkan dia bersama dengan malaikat. Jadi bila Allah Ta'ala dah cipta Nabi Adam, Allah Ta'ala dah beri ilmu kepada Nabi Adam sebagai persiapan untuk turun ke dunia, ke bumi menjadi khalifah. Walaupun nanti kita tahu Nabi Adam itu dikeluarkan dari syurga kerana memakan buah larangan, tetapi memang daripada awal Allah Ta'ala sebut Adam itu memang nak dicipta untuk berada di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di bumi itu khalifah. Cuma setelah Allah Ta'ala cipta Nabi Adam daripada tanah, kemudian ditiupkan roh, Allah Ta'ala letakkan Nabi Adam dalam syurga. Maknanya duduk dalam syurga itu adalah sementara, sebagaimana disebut dalam ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga. Mana tahu sementara? Perkataan uskun, ya Adam uskun. Uskun tu duduk sementara, bukan duduk selama-lamanya. Sebab itu nanti sambungan kisahnya lanjutnya adalah bila iblis offer kepada Nabi Adam suruh makan buah larangan, dia tawarannya adalah, janjinya adalah kamu akan kekal, yakni kekal dalam syurga. Sedangkan Nabi Adam dah tahu dia akan turun ke bumi. Rupa-rupanya janji itu pun tidak benar. Janji untuk kekal dalam syurga, rupanya makin cepat keluar daripada syurga. Baik, jadi iblis itu dari kalangan jin, tetapi dia pernah duduk bersama malaikat dan diperintahkan sama-sama sujud kepada Adam. Lalu aba wastakbar, dia enggan dan dia menyombong diri, dan dia dihukum jadi kafir kerana dia enggan sujud kepada Adam. Bukan enggan sujud kepada Allah Ta'ala, tapi kesombongan dan takbur dia itu menjadikan dia kafir. Ini takburnya adalah dosa yang besar, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang lain. Umpamanya hadis yang bermaksud al-kibriya uridai, membesar diri itu adalah selendangku. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun takabur, walaupun sebesar biji sawi sikit. Sebab merasa sombong, membesar diri itu adalah sifat Allah, Tuhan yang mencipta, bukan sifat yang sesuai untuk makhluk. Ada dalam tafsir lain disebut bahawa penyakit yang ada dalam hati iblis itu sudah ada lama, maknanya sudah ada sebelum ini. Bila Allah Ta'ala perintahkan sujud kepada Adam, penyakit itu keluar.
Iaitu bila kita baca ayat yang ke-33 sebelum ini, Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang bukankah aku telah katakan kepada kamu, aku tahu perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan aku tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Yang disembunyikan oleh mereka, yakni malaikat dan iblis, itu adalah perasaan tidak baik dalam hati iblis. Dalam tafsir yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas, dia kata iblis ni masa dia duduk dengan malaikat, dia pernah mengetuai operasi memerangi jin-jin yang duduk di bumi. Sebelum manusia dicipta, yang duduk di bumi ini adalah jin-jin, bangsa jin lah. Tetapi bila mereka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk memerangi jin-jin yang duduk di bumi itu. Operasi itu diketuai oleh iblis. Jadi selepas operasi itu, iblis merasakan dia telah membuat satu perkara yang besar, yang hebat. Dah mula ada penyakit dah, ujub. Sebab tu dalam tasawuf kita belajar antara sifat-sifat keji, madmumah yang perlu dielakkan, bukan sekadar takabur, riak, tapi awal lagi adalah ujub, merasa dia hebat. Ujub ni bila dilayan, makin lama dia jadi makin daripada ujub jadi riak, menunjuk pula daripada riak pula jadi takabur, membesari. Jadi penyakit itu telah ada dalam hati iblis, tersembunyi daripada pengetahuan malaikat lain. Bila Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala uji para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, penyakit iblis itu keluar. Dia tak mau. Padahal yang memerintahkan dia sujud adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Dia enggan. Dia dihukumkan menjadi kafir. Baik. Dia enggan menjalankan perintah Tuhan itu dan dia menyombong. Mengapa dia enggan dan menyombong? Di hujung ayat sudah ada penjelasannya, iaitu kerana memang dia telah mempunyai dasar buat kufur. Dalam ayat-ayat lain sampai dia menyatakan sebab kesombongan itu, iaitu Tuhan menjadikannya dari api, sedangkan manusia, yakni Adam, yang disuruh dia sujud itu dijadikan dari tanah. Dia dari api, dia rasa api lebih hebat. Adam, manusia dari tanah. Tanah ni kat bawah, dipijak-pijak. Sedangkan api ni menyala-nyala, besar, panas. Jadi dia rasa asal daripada api itu lebih baik dari tanah. Ini maknanya kesombongan iblis itu bukan kerana dia rasa dia lebih lama, dia lebih dulu. Kalau dalam bahasa sekarang kata otai ya. Macam kita dah lama duduk sini, lepas tu ada orang baru pindah. Itu maksudnya baru saya dah 20 tahun kat sini. Tiba-tiba ada orang lagi lama duduk sini. Jadi alasan-alasan itu tak boleh kita gunakan untuk merasa sombong. Tapi iblis dia bukan sombong kerana rasa dia lebih lama, lebih banyak ibadah ke, tapi dia rasa dia daripada api, asal usul. Jadi asal usul ini tidaklah menjadi sebab seseorang makhluk itu lebih baik daripada yang lain. Kerana sama ada asal dari api atau dari tanah, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kata inilah pahaman nasionalisme yang pertama, rasa bangga dengan asal usul. Dia rasa dia daripada api lebih baik daripada yang dari tanah. Ini di kalangan manusia pula ada yang rasa dia lebih baik, bangsa keturunan dia lebih baik sebab dia lebih cerah daripada orang lain. Ini kan antara pahaman dahulu, zaman kira-kira 100 tahun dahulu lah, bila bangsa-bangsa kat dunia ni saling bersaing, lalu
orang yang berkulit putih merasakan mereka lebih dahulu, mereka lebih maju. Ditambah pula dengan teori evolusi yang mengandaikan manusia berasal daripada haiwan lain, berevolusi jadi manusia, maka orang yang kulit putih rasa dia oranglah yang jadi manusia dulu, jadi homo sapien dulu sebelum bangsa lain. Jadi mereka rasa yang kulit putih lebih baik daripada yang kulit hitam. Yang kulit hitam ni dekat dengan tok nenek dia, buruk monyet. Ini semua adalah fahaman yang salah. Teori evolusi itu tidak bersandarkan kepada mana fakta saintifik. Yang ada adalah andaian. Andaian bahawa makhluk-makhluk hidup ni berubah sedikit demi sedikit mengikut persekitaran dia. Jadi manusia ni rupanya ada dekat dengan monyet, asal pada monyet. Monyet tu sebelum daripada binatang lain pula. Yang jadi masalahnya adalah bukti haiwan peralihan tu tak ada. Daripada monyet nak jadi manusia tu tak ada. Monyet ada, tulang rangka monyet yang lama-lama ada, tulang rangka manusia yang lama ada. Tapi monyet yang tengah nak jadi manusia tu tak ada. Macam juga kalau kita tengok rancangan dokumentari sains, misalnya National Geographic, bila dia cerita pasal ular, katalah ular, dia kata ular ni dulu ada kaki, lepas tu dia berevolusi, kaki dia hilang. Ular yang tak ada kaki itu ada tulang dia, fosil dia. Biawak yang ada kaki tu ada, tapi yang tengah-tengah, ular yang kaki dia tengah pendek tu tak ada. Jadi semua ini adalah pembohongan, andaian yang tak ada bukti, tetapi telah dipegang oleh manusia selama beberapa tahun, beberapa puluh tahun, sehingga manusia yang lebih putih dia rasa dia lebih baik, lebih awal jadi manusia daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam ditangkap, dijadikan hamba, dijual dengan alasan-alasan itu. Tapi bila manusia mendalami ilmu sains lagi, rupanya didapati bahawa dengan kajian umpamanya kajian pasal DNA, manusia dapat tahu bahawa semua manusia yang ada kat dunia ni berasal daripada seorang manusia yang berkulit hitam. Ada satu dokumentari saya tonton dulu dalam channel History. Dia ambil sampel-sampel DNA daripada lelaki pelbagai bangsa kat dunia ni, bangsa Eropah, bangsa Asia, semualah dia ambil sampel. Kenapa DNA pada orang lelaki? Kerana DNA lelaki ni dia ada trace tok nenek dia, perempuan tak ada. Jadi bila tengok, semuanya menunjukkan bahawa semua lelaki di dunia ni berasal daripada seorang lelaki berkulit coklat gelap. Dalam dokumentari dia kata itulah Adam. Adam yang dipercayai dalam agama-agama lah, agama Samawi terutamanya. Maknanya kajian sains membuktikan sebaliknya. Manusia bukan berevolusi daripada binatang lain, tapi daripada seorang manusia yang berkulit coklat gelap. Dan bila saya sebut benda ni, saya share dengan seorang kawan saya daripada Somalia. Dulu dia duduk di Bukit Mahkota ni, syarah di kuis. Dia ingatkan saya dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi SAW sebut masa Nabi naik ke langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam. Nabi kata, Adam asmarul laun. Adam kulitnya gelap, coklat gelap, asmar. Jadi maknanya itu penemuan sains itu mengukuhkan apa yang telah diajar oleh agama, bahawa semua manusia berasal daripada Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal daripada Adam, dan Adam berasal dari tanah, bukan dari haiwan lain. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li abyadin ala aswadin illa bittaqwa. Selanjutnya Rasulullah SAW sebut, tidak ada kelebihan bagi seorang Arab melebihi orang Ajam, bagi yang kulit putih
mengatasi yang kulit hitam kecuali dengan takwa. Kemuliaan adalah dengan takwa. Siapa yang lebih takut kepada Allah Ta'ala, bukan kerana asal usul. Jadi antara manusia pun ada yang merasa dia keturunan dia lebih baik. Rupanya kalau dibandingkan dengan iblis, dahsyat iblis lagi lah. Antara manusia ni sama-sama asal tanah, tapi ada yang rasa lebih baik. Kalau hujah tu dipakai, maka iblis itu hujah iblis lah yang melebihkan keturunan dia daripada api. Baik. Dengan sikap iblis yang menyombong sendiri itu, mulailah kita mendapat pelajaran bahawasanya Allah mentakdirkan di dalam iradatnya tanda kekayaan Tuhan itu bukanlah jika dia menjadikan roh yang baik saja, di samping yang baik dijadikannya juga yang buruk. Makna di antara tanda kekayaan kebesaran Allah Ta'ala itu, Allah tidak mencipta yang baik sahaja, yang buruk pun Allah Ta'ala cipta sebagai ujian kepada kita juga. Kita dituntut supaya beriman. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qadar, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman dengan qadar, ketentuan yang baik dan yang buruk. Jadi hakikatnya dalam hidup kita ni ada yang baik, ada yang buruk. Ini kalau kita kaitkan dengan fahaman etis. Ini fahaman etis berkembang juga melalui media sosial. Ada kumpulan-kumpulan dia, termasuk di negara kita. Antaranya grup Facebook, grup etis. Tapi grup ni tertutup lah. Tak semua orang boleh baca, boleh tengok. Tapi sama-sama yang dia ada. Dan ada yang dah bertobat, dicerita apa yang dia bincang dalam tu. Di antara yang mereka argue tentang kewujudan Tuhan ni, kenapa kalau Tuhan ada, kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang yang susah? Dia rasa tak adil. Ini adalah salah faham. Walaupun dia rasa begitu, kebaikan dan keburukan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Itu tidak menjadi hujah Tuhan tidak ada. Tapi kerana Allah Ta'ala mencipta, ada hidup, ada mati, ada baik, ada buruk, sebagai ujian kepada kita semua. Jadi di antara yang buruk yang ada dalam hakikat hidup kita ni adalah adanya syaitan, adanya iblis. Kalau Adam itu menjadi asal bagi semua manusia, ada setengah ulama kata jin pula semuanya berasal daripada iblis. Ada ulama lain pula kata jin-jin ni berasal daripada jin yang pertama, iaitu Jan, yang kita baca dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijim min nar, dan Tuhan menjadikan jan daripada api. Jadi daripada jan lahirlah keturunan dia, jin-jin. Salah satunya adalah iblis. Syaitan mana pula? Syaitan tu adalah jin-jin yang kafir yang mengajak kepada kejahatan. Itu secara umum makna syaitan. Kadang-kadang bila sebut syaitan, maksudnya adalah iblis sendiri. Seperti kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, jangan kamu diperdaya oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapamu daripada syurga. Jadi syaitan dalam ayat itu maksud khusus kepada iblis. Ada pula ayat lain sebut syaitan di kalangan jin dan manusia. Kita baca surah An-Nas, ujung sekali, minal jinnati wan nas. Syaitan yang membisik-bisik dalam hati manusia itu ada di kalangan jin dan ada di kalangan manusia. Jadi umumnya syaitan adalah makhluk jin yang kafir yang mengajak kepada kejahatan. Syaitan secara khusus kadang-kadang makna iblis sahaja, kadang-kadang syaitan
merangkumi semua yang mengajak kepada kejahatan walaupun di kalangan manusia. Ikut konteks penceritaan ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan yang derhaka yang mengajak kepada kejahatan itu ketuanya iblis. Di samping yang patuh dijadikan pula yang derhaka. Ini sudah ada sejak dari permulaan, sehingga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berjuang menyampaikan seruan Allah ketika ayat ini diturunkan, menjadi pengertian lebih mendalamlah bahawa keingkaran dan kekufuran penentang-penentang baginda, baik waktu di Mekah atau di Madinah, sudahlah suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Bila Nabi berdakwah ajak manusia beriman, ada yang menentang. Jadi yang menentang itu adalah satu realiti. Memang begitulah kehidupan kita. Allah Ta'ala tak jadikan bila Nabi berdakwah semua orang terima, semua orang jadi beriman. Ada yang menolak, ada yang menentang. Itulah dalam hidup kita ni. Bila kita buat kebaikan, ada juga orang yang tak setuju, ada orang yang marah, ada orang yang menentang. Jadi itu adalah realiti hidup kita. Saya ingat dulu bila kadang-kadang bila kita buat kerja-kerja nahi mungkar, adalah cabaran dia. Kan? Orang tak setuju, orang marah, kenapa buat operasi begini-begini. Ada seorang kawan saya ingatkan, dia kata, kita buat baik, ada orang tak suka, standard lah tu. Itu juga. Bukan semua yang buat baik tu semua orang suka. Orang yang tidak baik tak suka. Ataupun orang yang dia rasa dengan kebaikan yang dibuat tu dia terancam. Kedudukan dia ke, periuk nasi dia ke terjejas. Jadi dia pun menentang. Kalau dasar telah ada kufur, Allah pun mereka tentang, seperti yang dilakukan oleh iblis. Padahal iblis itu telah duduk bersama dengan malaikat, tetapi bila dia tak setuju, Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Adam, sanggup dia menentang. Terus dia jadi kafir, dan terus dia diusir dari syurga. Kemudian dia pula yang berazam nak menjadikan manusia sesat seperti dia. Itu bahayanya sikap sombong bila dilayan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Dalam terjemah ni Buya Hamka terjemah sebagai tinggallah engkau dan isteri engkau di taman ini. Ini kerana ada setengah ulama berpendapat bahawa syurga yang Nabi Adam duduk itu bukanlah syurga akhirat nanti. Sebab syurga akhirat itu tidak dimasuki oleh kejahatan. Syurga akhirat itu yang masuk tak akan keluar dah. Tapi Nabi Adam keluar. Jadi itu pendapat setengah ulama. Manakala ulama lain pula menganggap bahawa syurga tempat Nabi Adam duduk itu memanglah syurga yang disediakan untuk orang-orang beriman yang beramal soleh di akhirat nanti. Sebab kedua-duanya disebut jannah, syurga. Dan dalam hadis tentang padang mahsyar, tentang syafaat kubra, ketika manusia di padang mahsyar, manusia dah lama menunggu, maka manusia pun mulalah mencari para nabi, minta supaya disegerakan hisab di padang mahsyar. Dalam hadis itu disebut mula-mula manusia pergi kepada Nabi Adam. Lalu kata mereka, ya Adam, anta abul bashar, istaftih lana al-jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapa manusia, mintalah supaya dibukakan pintu syurga. Maknanya dimulakan proses hitungan hisab, dan syurga pun dah mula buka, boleh masuk. Minta Nabi Adam, minta kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi Adam jawab, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Bukankah yang menyebabkan kamu terkeluar dari syurga adalah kesalahan bapa kamu? Jadi Nabi Adam merasa dia tidak layak. Sebab
yang terkeluar daripada syurga pun kerana kesilapan dia. Maknanya yang manusia minta supaya dibukakan pintu syurga itu jugalah syurga tempat Adam duduk. Ala kulli hal, ini adalah perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sama ada syurga yang Nabi Adam duduk itu adalah syurga yang sama di akhirat nanti ataupun syurga yang lain, yang penting adalah kita nak masuk. Kita nak balik ke kampung kita di syurga itu, tempat datuk kita Adam alaihissalam. Baik, setelah lepas dari ujian tentang nama-nama ilmu yang diajarkan Allah, yakni setelah Allah Ta'ala bagi ilmu kepada Nabi Adam dan Allah Ta'ala tes para malaikat, bagi tahu nama, mereka tak tahu. Jadi Adam lulus ujian melebihi malaikat. Setelah lepas dari ujian kepada malaikat yang diperintahkan sujud semua kecuali iblis. Lepas Nabi Adam dapat kelebihan mengatasi malaikat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat beri penghormatan sujud kepada Adam. Lepas itulah Allah Ta'ala suruh Nabi Adam tinggal dalam syurga bersama isterinya. Di sini kita boleh tengok juga satu kelebihan Nabi Adam bila diberikan ilmu itu adalah asas untuk menjadi khalifah. Makna Allah Ta'ala tak jadikan Nabi Adam terus duduk kat bumi. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala beri ilmu dulu. Kemudian setelah ada ilmu, Allah Ta'ala suruh malaikat beri penghormatan. Beri penghormatan itu ketika Adam sudah ada ilmu. Kalau kita tengok ayat lain pula, Allah Ta'ala sebut wa idza sawaitu fihi wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Bila aku tiupkan roh ke dalamnya, bila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan padanya roh, maka sujudlah kamu kepadanya. Itu maknanya malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam ditiupkan roh. Masa dia tembikar batu keras begitu, tak disuruh sujud. Ini masalah manusia sembah berhala, sedangkan berhala tak bernyawa. Para malaikat Allah Ta'ala perintahkan sujud kepada Nabi Adam setelah Adam ada nyawa, ada roh. Kita pergi laluan azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah lepas dari ujian nama-nama dan selepas ujian kepada malaikat supaya sujud kecuali iblis, barulah Adam disuruh berdiam dalam taman syurga itu bersama isterinya. Nyatalah sekarang dalam ayat ini bahawa sementara itu isteri baginda telah dijadikan Allah. Maknanya ketika Nabi Adam disuruh tinggal dalam syurga, isterinya telah ada. Dalam ketiga-tiga agama samawi, Islam, Yahudi dan Nasrani, disebut namanya adalah Hawa. Hawa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Eropah disebut Eve atau Eva. Tidaklah dijelaskan dalam ayat ini asal kejadian itu dan tidak boleh diterangkan pada ayat lain. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama bab Kejadian pasal 2 ayat 20 hingga 24 menyebut bahawa Hawa itu dijadikan Tuhan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dicabut tulang rusuknya ketika dia sedang tidur, lalu diciptakan menjadi perempuan sebagai isteri. Ini yang ada dalam Bible. Dalam Islam, kepercayaan yang umum bahawa Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam itu bukanlah kerana percaya kepada kitab Bible tadi, tapi kerana Nabi SAW telah memberi ingat bahawa kitab-kitab Taurat yang ada sekarang tidaklah asli lagi. Sudah banyak tambahan, yang menambah pun tak diketahui siapa orangnya. Yang menjadi sandaran tentang Hawa itu daripada tulang rusuk adalah beberapa hadis. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Peliharalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya, atau nasihatilah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya, kerana sesungguhnya perempuan dijadikan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu, dan sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah sebelah atasnya. Fa in dhahabta tuqimhu kasartahu, kalau engkau terus cuba meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi jika engkau terus biarkan, ia tetap bengkok. Fastausu bin nisa, sebab itu berpesan-pesanlah kepada perempuan dengan baik. Jadi dalam hadis itu disebut perempuan dicipta daripada tulang rusuk. Tapi dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, baginda menyebut al-mar'atu kadh-dhila, perempuan itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika engkau cuba meluruskannya, dia pun patah. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj, jika engkau bersuka-suka dengannya, maka engkau bersuka-suka juga, namun ia tetap bengkok. Dan ada beberapa hadis lagi lah. Jadi sebab itu ada ulama berpendapat bahawa
Yang dimaksudkan perempuan itu daripada tulang rusuk itu adalah kiasan. Kiasan kepada naluri perempuan yang begitu, yang memerlukan orang lelaki bijaksana dalam meluruskannya, dalam menasihatinya. Jadi ini ada kaitan dengan perintah Allah Ta'ala dalam ayat 35 tadi. Allah Ta'ala perintahkan Adam dan isterinya tinggal dalam syurga. Sama ada Hawa itu daripada tulang rusuk Nabi Adam atau tidak, tak dapatlah kita pastikan. Walaupun ada ulama yang kata ya, ada ulama yang kata kiasan sahaja. Tapi perempuan-perempuan lain di dunia ini bukanlah daripada tulang rusuk suaminya. Walaupun kadang-kadang orang buat kiasan kan, ini bakal tulang rusuk saya, itu nak cerita bakal isteri dia lah. Tapi itu hanyalah kiasan untuk menjadi panduan ketika suami dan isteri itu berkomunikasi dalam rumah tangga. Jadi kalau dia rasakan bahawa isterinya begini-begini, dia kena fahamlah bahawa lelaki dengan perempuan ni tak sama cara berfikirnya. Maka hendaklah dia mendapatkan banyak nasihat dan menasihati isterinya dengan panduan agama supaya dia dapat kekalkan rumah tangga dia. Kalau dia bersikap terlalu ideal, terlalu tegas, maka patahlah dia. Patah itu disebut dalam hadis yang lain kasruhat talaq. Patah itu maksudnya adalah perceraian. Kalau terlalu straight, terlalu ideal, akhirnya akan bercerai. Ada banyak lagi lah nasihat dalam tafsir ini yang tak sempat kita baca pada malam ni. InsyaAllah kita baca pada kesempatan yang lain, dan kita lanjutkan dengan kisah bagaimana syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa daripada syurga. Yang disebut dalam ayat tadi adalah Adam diperintahkan tinggal dalam syurga bersama Hawa dan boleh makan apa sahaja, cuma dilarang mendekati suatu pokok. Kalau mereka mendekatinya, maka mereka termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Dalam mungkin kita biasa dengar ada orang sebut pokok itu adalah pokok khuldi, buah khuldi. Tapi bila kita amati dalam surah Taha, pokok khuldi ataupun buah khuldi itu adalah nama yang diberikan oleh syaitan ketika memujuk Adam dan Hawa makan. Hal adulluka ala syajaratil khuld, nak tak aku tunjukkan pokok khuldi. Pokok khuldi maknanya pokok yang kekal, yang menjadikan kekal. Tapi bila Nabi Adam makan, bukan jadi kekal, malah lebih cepat keluar daripada syurga. Jadi maknanya kita tak boleh panggil pokok itu pokok khuldi. Itu jenama yang syaitan bagi. Walaupun disebut dalam Quran, tapi Quran sebut nama itu iblis yang bagi, bukan Allah Ta'ala yang sebut itu pokok khuldi. Hanyalah sekadar pohon larangan sahaja. Sampai situ dulu, insyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang, lanjutan ayat kisah ini dan juga ayat-ayat berikutnya. Apa-apa? Jika tak ada, sekadar itulah apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran-pengajaran penting daripada ayat-ayat dan kisah tadi, terutamanya dari segi menjauhi sifat sombong dan berwaspada terhadap godaan syaitan. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, yang lemah dari diri saya, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.